Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada kita, tuan-tuan, kehidupan. Pada hari ini dapat lagi kita bernafas dan kita melihat alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan. Yang mana kesihatan ini juga merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering dilupakan oleh manusia. Sesungguhnya beruntunglah kepada mereka yang rajin mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan kepada sidang pendengar sekalian, mendoakan supaya berada di dalam keadaan kesihatan yang baik dan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala keburukan. Tuan-tuan pendengar yang dirahmati Allah, insya-Allah tuan-tuan, hari ini kita akan membicarakan tentang satu bab. Di dalam satu bab itu ada tajuk-tajuknya, tuan-tuan, iaitulah kita membicarakan tentang mata, tuan-tuan. Sesungguhnya mata ini adalah salah satu anggota daripada 7 anggota yang perlu kita pelihara. Perlu kita pelihara untuk membersihkan diri kita ini daripada segala perbuatan yang keji, tuan-tuan. Supaya dia bertujuan menyampaikan perkara yang berkaitan dengan membersihkan hati daripada sifat yang tercela. Antara anggota-anggota kita yang terlibat, tuan-tuan, ialah mata, telinga kita, lidah kita, perut kita, faraj, tangan dan juga kaki. Jadi insya-Allah hari ini kita akan huraikan, tuan-tuan, tentang satunya yang perlu dipelihara oleh kita, iaitulah mata kita. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita ini sepasang mata sebagai faedah untuk kita di dunia dan juga di akhirat, tuan-tuan. Sebab itu apabila kita melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat yang memerintahkan supaya kita ini melihat, tuan-tuan, tentang kejadian yang Allah ciptakan. Contohnya di dalam surah Al-Ghashiyah, kata Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Semua ini benda yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita fikirkan. Allah suruh fikirkan antaranya. Allah kata suruh fikirkan macam mana Allah ciptakan kejadian unta ini dengan satu ciptaan yang unik, tuan-tuan. Tak ada binatang yang di padang pasir ini ciptaan dia lebih unik daripada unta. Allah bagi kepada kita ni, tuan-tuan, tak payah. Tapi Allah suruh tengok saja kejadian ini, suruh tengok, dan apa yang penting ialah kita kena fikirkan, tuan-tuan. Itu antara manfaat, manfaat di dunia dan juga di hari akhirat, tuan-tuan. Antara manfaat pada hari akhirat ini ialah, tuan-tuan, seperti mana yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala nak suruh kepada kita ini untuk
Dengan mata yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni, Allah nak suruh kita ni tengok, tuan-tuan, langit, ciptaan Allah, tentang langit, bagaimana Allah bentangkan langit ini, bagaimana bumi Allah ciptakan, tuan-tuan, matahari, bulan dan bintang. Setiap yang Allah ciptakan ini ada hikmah. Kalau kita melihat ciptaan-ciptaan ini, tuan-tuan, dengan menggunakan laras fikiran kita, dengan menggunakan akal kita untuk memikirkan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tapi kita hari ini apabila kita melihat sesuatu, tuan-tuan, cumanya kita banyak melihat tentang kecantikannya, tapi tak banyak daripada kita ini yang apabila melihat tentang suatu kecantikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita lihat dengan pandangan mata kita, kita mengucapkan subhanallah, tuan-tuan. Makna apa? Makna kita kagum dan kita memikirkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan daripada seluruh alam ini, tuan-tuan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mata kita ini untuk melihat bukti bahawasanya dengan adanya matahari, dengan adanya bulan, dengan adanya langit dan bumi ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud dan nak suruh kepada kita ini mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan nak memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan antara kurniaan yang besar ini, tuan-tuan, ialah Allah ciptakan mata, tuan-tuan. Dengan mata ni apabila kita nak hubungkan dia dengan akhirat, dengan mata ini, tuan-tuan, kita dapat melihat Al-Quran. Baru tadi ni habis sesi tadarus. Tuan-tuan, bila ustaz-ustaz ataupun orang yang membacakan Al-Quran, kita akan melihat kepada Al-Quran, tuan-tuan. Melihat dengan apa? Dengan mata, tuan-tuan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mata bukan sekadar kita melihat, tuan-tuan, tetapi untuk kita melihat lebih dalam kepada Al-Quran, tuan-tuan. Kadang kita tengok Al-Quran ini elok, tuan-tuan. Quran ni elok pada pandangan kita, kita tengok elok. Tengok elok saja tak jadi. Tapi yang lebih elok apa? Bila kita bukakan Al-Quran ini dan kita baca, seterusnya kita tadabbur, tuan-tuan, tak faham kita tengok tafsir dan sebagainya, barulah kita menggunakan nikmat mata yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Masya-Allah, tuan-tuan. Kita tengok qari yang menang pada peringkat kebangsaan ini, tuan-tuan. Beliau tak dikurniakan dengan penglihatan, tuan-tuan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia mata hati, tuan-tuan, mata hati yang bersinar. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi penglihatan kepada dia, tapi Allah bagi nikmat yang lain, nikmat dengan suara yang sedap. Nikmat apa, tuan-tuan? Nikmat dengan bacaan yang apabila kita dengar ni, tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan, nikmat Allah, dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ni, apa lagi yang kita nak dustakan, tuan-tuan? Dia tak ada penglihatan, dia baca Al-Quran lebih elok daripada kita. Tetapi kita muhasabah diri kita, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang Allah bagi penglihatan yang baik, tuan-tuan. Mata Allah bagi, tapi kita tak gunakan benda ini, kita tak gunakan panca indera yang Allah bagi ini untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Antara nikmat, antara saya kita tengok, tuan-tuan, apa yang dimaksudkan dengan mensyukuri nikmat, tuan-tuan. Kemudian bila Allah bagi mata ini, penglihatan kita ini, tuan-tuan, Allah bagi kepada kita penglihatan nak tengok macam mana jalan untuk kita menuju ke masjid, untuk kita menuju ke rumah-rumah Allah, dan juga kita menuju kepada tempat untuk kita menimba ilmu, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, bila mai musim PKP ni, tuan-tuan, ni adalah sesi muhasabah kita. Sesi muhasabah kita. Bila masjid kita dah tak boleh pi, tuan-tuan. Kita berasa nak pi, kita berasa nak pi sangat, tuan-tuan. Padahalnya pada waktu masjid dibuka seluas-luasnya, tak ada siapa pun.
Bukan tak ada siapa, tak ramai yang hati mereka ni tercuit untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dah tutup, tuan-tuan, bila dah tutup, kita lalu ke masjid, tuan-tuan, kita berasa sayu. Tambahan pula orang yang hati dia ni duduk di masjid, dia akan berasa sayu. Jarang pergi ke masjid pun, bila masjid tutup ni dia juga berasa sayu, tuan-tuan. Walaupun pergi Jumaat saja. Justru, tuan-tuan, saya katakan musim PKP ini ialah musim untuk kita bermuhasabah diri kita, untuk selepas ini kita berazam untuk jadi insan, untuk jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik, tuan-tuan. Selain itu, dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, kita carilah, tuan-tuan, tempat untuk kita menimba ilmu. Tuan-tuan, jangan kita sia-siakan. Itu kita katakan nikmat. Untuk kita katakan mata ni kita kata faedah untuk akhirat. Baik, kita tengok pula faedah mata ni untuk dunia, tuan-tuan, seperti mana yang kita telah biasa tahu keharian, seperti mana kehidupan harian kita, tuan-tuan. Kita gunakan mata ini untuk apa? Untuk keselamatan kita, tuan-tuan. Kita tak boleh kita bawa kita pejam mata. Belaga habis. Belaga habis. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi mata, tuan-tuan, untuk kesenangan kita ini di dunia. Dengan dengan kita menggunakan mata, kita jalan, kita tak jatuh dan kita tak kemalangan dan sebagainya, tuan-tuan. Itu nikmat. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, dan kita kena mensyukuri nikmat mata, tuan-tuan. Satu yang tadi, syukur nikmat mata ni, kita gunakan nikmat mata ni untuk kita gunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran, kita melihat kepada benda-benda yang baik, kita melihat kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ini merupakan, kita kata, salah satu caranya untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Yang keduanya, kita nak mensyukuri nikmat mata yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini, tuan-tuan, ialah kita dengan cara kita memeliharanya daripada perkara yang haram, tuan-tuan. Seperti mana melihat perempuan yang bukan mahram, dan juga kita melihat aurat lelaki, tuan-tuan. Oleh sebab itu, kita kena biasakan diri kita ini dengan memelihara mata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, di dalam surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Yang mana yang membawa maksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman, supaya mereka ini menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Sesungguhnya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala begitu mendalam pengetahuannya mengenai apa yang mereka kerjakan, tuan-tuan. Jadi ayat di atas, tuan-tuan, menganjurkan kepada kita ini supaya kita ni berkelakuan dengan berkelakuan yang baik, tuan-tuan. Yang kita kata berkelakuan dengan baik ini ialah kita memelihara mata kita daripada segala perkara yang haram, tuan-tuan. Apa kita tengok apa makna yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi? Allah suruh kepada orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Allah suruh kepada orang yang beriman ini supaya apa? Supaya jaga pandangan, tuan-tuan. Bila kita sebut jaga pandangan ni, tuan-tuan, ini ujian juga kepada kita, tuan-tuan. Bukan senang. Bukan senang. Jadi saya pun, tuan-tuan, muhasabah kepada diri saya dan juga tuan-tuan untuk memelihara mata ini, untuk sentiasa melihat kepada benda-benda yang baik dan menjauhkan daripada melihat kepada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Antara yang disebutkan ialah kita melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Maksud melihat ini ialah kita melihat, tuan-tuan,
Kita melihat daripada segi sudut apa tuan-tuan? Kita melihat daripada segi sudut yang lain, tuan-tuan. Kalau terlihat itu lain cerita, tuan-tuan. Tapi kita sengaja membiarkan pandangan kita kepada pandangan yang tak sepatutnya, itu yang dimaksudkan di dalam kitab ini, tuan-tuan. Begitu juga, tuan-tuan, dikatakan kita juga kena pelihara penglihatan kita daripada aurat lelaki, tuan-tuan. Aurat lelaki ni ada juga, tuan-tuan. Sama-sama lelaki ni kadang-kadang ada orang lelaki ni kadang-kadang dia tu kita kata apa, tuan-tuan? Janggut tak ada, misai tak ada. Janggut tak ada, misai tak ada. Jadi bila orang tengok dia ni macam orang jambu lah, tuan-tuan. Dia panggil jambu. Dia panggil jambu. Jadi, tuan-tuan, sebab itu kita tengok ada orang yang dia kadang-kadang benda tu pun jadi syok kepada dia. Walaupun dia ni orang lelaki, dia tengok orang lelaki tu pun dia syok, tuan-tuan. Jadi, benda-benda ini juga yang perlu dipelihara, yang perlu dipelihara daripada penglihatan kita, tuan-tuan. Baik. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi juga, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada hamba dia ni supaya berkelakuan baik, iaitu memelihara mata daripada melihat segala yang haram, dan juga memelihara kemaluan daripada segala yang tidak halal untuk dilakukan, tuan-tuan. Tuan-tuan, mata ni dia kadang-kadang kita kata apa, tuan-tuan? Dia berpunca daripada mata. Berpunca daripada mata, panjangan mata yang kita tak jaga, dan daripada mata ni, tuan-tuan, dia bermulalah. Dia bermulalah babak-babak yang seterusnya. Sebab itu di dalam kitab ini perkara yang pertama yang disebutkan ialah kita perlu memelihara kepada mata kita, tuan-tuan. Bukan kata benda ni boleh nak pelihara, tak boleh tak pelihara pun tak boleh, tak. Tapi ini merupakan kewajipan, iaitulah kita menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita menjaga pandangan kita jaga mata kita, tuan-tuan. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan perihal perkara yang menakutkan. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan. Allah kata apa dalam ayat tadi? Dalam ayat surah Al-Hadid, Allah kata, "Wallahu bima ta'maluna khabir." Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala begitu mendalam berkenaan perkara yang batin yang kamu kerjakan, seperti mengetahui dia akan yang zahirnya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang di dalam hati kita, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita buat daripada segi luaran kita. Ini ayat ini untuk muhasabah. Ayat ini untuk peringatan kepada kita supaya apa yang kita nak buat ini, tuan-tuan, kita kena lihat perkara itu. Kalau ada kebaikan, silakan. Kalau kita melihat dia ada keburukan, maka kita tinggalkan. Ingat, segala amalan yang baik akan dibalas dengan pahala, kesenangan dan syurga. Manakala amalan yang jahat akan dibalas dengan siksaan api neraka. Benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang buat kejahatan, tuan-tuan, walaupun sebesar zarah, siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, Allah perlihatkan, tuan-tuan. Allah kira. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga tegaskan, begitu juga apabila kita buat kejahatan, kita buat keburukan ini, walaupun dia sebesar zarah ini, tetap diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan lagi di dalam surah Ghafir ayat 19, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur." Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang, serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati. Tuan-tuan, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita bahawasanya
Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahwasanya mata kita ni duk curi pandang kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui setiap perkara yang tersembunyi di dalam hati kita daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan juga kebaikan. Tuan-tuan, banyak amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, tentang apa? Tentang mata ini. Tuan-tuan, jadi kita kena pelihara lah, tuan-tuan. Pelihara ni ada dua. Satunya kita jaga penglihatan kita ini, jaga penglihatan ni makna kita jagalah daripada tengok benda-benda yang haram, tuan-tuan. Dan satu lagi, kita jagalah penglihatan kita, kita jagalah mata kita ini dengan, tuan-tuan, kita bagi kepada dia hak dia yang sepatutnya, tuan-tuan. Contoh kita basuh muka, kita basuh mata kita, tuan-tuan. Ini sebagai apa? Ini sebagai pemeliharaan kepada kesihatan mata kita, tuan-tuan. Dan sesungguhnya ini semua nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan kepada kita, tuan-tuan. Dulu kita okey, penglihatan kita okey, tuan-tuan. Kita boleh nampak pada tempat yang jauh, tuan-tuan. Bila umur kita meningkat, dari sehari ke sehari, tuan-tuan, makin tua kita, mata pun makin kelabu, kita pun pergi tempah spek dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memelihara mata kita, tuan-tuan. Bila kita tengok daripada apa yang Allah bagi kepada kita, itu kita akan rasa Allah besarnya nikmat mata, nikmat mata yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, tuan-tuan. Sesungguhnya, tuan-tuan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tuan-tuan, berkenaan dengan memelihara mata ini. Innan nazar ila mahasinil mar'ah sahmun mas'umun min sihamin iblis faman tarakaha adhaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh. Sebenarnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti mana anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, yakni yang membinasakan. Maka siapa yang meninggalkan ia kerana takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan kelazatan kepadanya di dalam beribadah, tuan-tuan. Tuan-tuan, memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan, tuan-tuan. Ini ujian. Ini ujian kepada kita. Orang lelaki lah, tuan-tuan. Orang lelaki. Dia tengok, tuan-tuan, bila tengok tu kadang-kadang, bila orang perempuan lintas kepada dia ni, dia tengok sampai habis mata, tuan-tuan. Dia tengok sampai habis mata. Dia orang tanya, siapa tengok sampai habis? Dia kata, Ustaz kata kalau tengok 2 kali berdosa, tuan-tuan. Padahal tengok sampai habis mata tu juga dengan apa? Dengan niat. Untuk pandang tempat yang elok daripada tubuh perempuan, itu merupakan anak panah. Anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan kita daripada fitnah ini, tuan-tuan. Lah ni, tuan-tuan, mungkin mata kita, pandangan kita ni duduk dalam rumah ya. Musim PKP ini bakat duduk dalam rumah ya. Alhamdulillah, ini juga satu rahmat, tuan-tuan, yang Allah bagi kepada kita, tuan-tuan. Kita tengok, kita tak tengok lah pandangan di luar. Nak keluar pun tak ada tujuan, kena tangkap, tuan-tuan. Jadi bila kita duduk di rumah, kita tengok anak-anak kita tengok isteri kita, ini semua benda yang baik, tuan-tuan. Hikmah banyak daripada PKP ini, daripada kawalan pergerakan ini, dia mengajarkan kita banyak, kita banyak perkara, tuan-tuan. Ini pula nak mai pada musim bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Ingat kata ni banyaklah negeri-negeri yang wartakan tak ada dah bazar Ramadan, tuan-tuan. Ini merupakan apa? Ini merupakan ada hikmah. Mungkin bagi sebahagian orang peniaga dan sebagainya, dia berasa kata biar tahun ni. Padahal jangan takut, ada rezeki yang Allah akan bagi, tuan-tuan. Hikmah dia apa? Yang kita kata hikmah dia apa? Bila tak ada bazar Ramadan ni,
tuan-tuan. Bazar itu bagus, tuan-tuan. Dia ikut tujuan orang kadang-kadang. Kadang-kadang orang pergi ni dia tak ada tujuan, tuan-tuan. Tak ada tujuan. Kadang-kadang dia pergi tawaf sampai 7 kali. Tawaf bazar Ramadan tu sampai 7 kali. Tak ada apa, orang pergi tengok orang. Ada so, tuan-tuan. Orang kata bertanya beli apa? Tak ada beli apa, orang beli tebu. Tawaf sampai 7 kali. Tuan-tuan. Itu perkara-perkara yang berlaku. Padahal puasa ni sebenarnya pada pagi tu, puasa tu pahala dia banyak lah. Tuan-tuan. Pahala puasa tu. Tapi bila dia keluar, tuan-tuan, bila dia keluar dengan buang masa, dengan benda-benda yang tak berfaedah dan sebagainya, akhirnya, tuan-tuan, hak puasa dia pahala yang banyak yang dia nak dapat, akhirnya, tuan-tuan, dia hanya boleh lapar dan juga dahaga, tuan-tuan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, tuan-tuan, siapa yang boleh pelihara pandangan dia, tuan-tuan, daripada melihat tubuh perempuan yang elok ni, tuan-tuan. Siapa yang boleh pelihara, maka dia boleh pelihara dan dia tinggalkan untuk tengok semua benda-benda itu. Sebab apa? Sebab takut kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi kepada dia ni kelazatan kepada dia ni di dalam ibadah, tuan-tuan. Kita sebut macam senang nak dapat, tuan-tuan. Tapi inilah ujian yang besar kepada kita apabila kita menggunakan mata ni bukan pada tempat yang sepatutnya, tuan-tuan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Nabi sebut di dalam hadis yang direkodkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni Adam hazzahu min az-zina فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البسط والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفم يزني وزناه القبل والقلب يهم ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. Kata Nabi SAW, setiap anak Adam itu dia mempunyai bahagian daripada zina, tuan-tuan. Kedua-dua mata ini berzina, iaitu melalui pandangan, tuan-tuan. Melalui pandangan, bila melihat kepada benda yang tak sepatutnya, melihat sebenarnya yang kita baca hadis tadi, tuan-tuan, itu merupakan permulaan kepada zina, tuan-tuan. Melalui pandangan mata, tuan-tuan. Kemudian kata Nabi, kedua-dua tangan juga berzina, iaitu melalui kezaliman yang dilakukan. Kedua-dua belah kakinya turut berzina melalui perjalanan dia. Mulut juga berzina, iaitu dengan ciuman dia. Manakala hati berzina dengan perasaan ingin melakukan maksiat dan bercita-cita terhadapnya, akhir sekali kemaluan akan membenarkannya ataupun menolaknya, tuan-tuan. Mula daripada mana? Mula daripada mata, tuan-tuan. Sebab itu benda yang antara perkara yang penting untuk kita pelihara ini ialah mata, tuan-tuan. Tuan-tuan, memang tajuk dia mata, tuan-tuan, sebab tu sebut mata ni banyak. Memang tajuk dia mata. Lepas pada ni, insya-Allah, kalau ada kesempatan lagi kita sambung pada bab anggota yang lain, tuan-tuan. Hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan sebasang mata itu merupakan punca utama berlakunya perbuatan zina, tuan-tuan. Kita perlu memelihara segala anggota kita bersesuaian dengan pekerjaan yang dilakukan. Sekiranya pekerjaan itu besar, maka tanggungjawab bagi memeliharanya juga besar. Sepasang kaki akan menanti untuk berjalan di dalam taman syurga dan mahligainya. Tangan pula menanti memetik buah-buahan dan minuman di syurga. Begitulah penantian bagi anggota-anggota yang lain, tuan-tuan. Baik. Makna apa, tuan-tuan? Kita ni nak dapat ganjaran yang besar, tuan-tuan. Kita nak dapat ganjaran yang besar, kita nak dapat syurga dan segala isi syurga itu kita nak dapat. Maka, tuan-tuan, kita kena pelihara. Segala yang Allah bagi kepada kita ni, kita kena pelihara bersesuaian dengan pekerjaan yang kita lakukan. Bukan senang, tuan-tuan.
Kadang-kadang kita sebut ini nak menjaga ini macam mudah, tapi hakikatnya sangat susah. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang boleh pelihara pandangan dia, tuan-tuan, siapa yang boleh pelihara pandangan dia, maka dia akan diberikan kelazatan kepadanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kita tegaskan sekali lagi, tuan-tuan, mata diciptakan hanya bagi memandang zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga, dan tidak sama dengan melihat perkara-perkara yang baru. Tak ada nikmat yang besar di dunia maupun di akhirat melainkan nikmat dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita perlu memelihara dan memuliakan mata serta tidak mengotorinya dengan memandang perkara yang haram, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kata habis menceritakan tentang mata. Jadi apa kesimpulan, tuan-tuan, yang dapat kita ambil daripada pengajian kita, daripada apa yang kita bacakan pada bab mata ini, pada bab memelihara pandangan mata ini, tuan-tuan? Satunya, mata ini kita kena pelihara dia sesuai dengan apa yang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Satunya, kita peliharalah kesihatan mata. Satunya lagi, kita peliharalah mata kita ini untuk memandang kepada perkara-perkara yang baik, untuk memandang perkara-perkara yang boleh menambahkan iman kita, yang boleh menguatkan akidah kita, yang boleh mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Itu sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan mata kita ini, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, bila dah kita ada mata ini, kita jagalah pandangan kita daripada kita melihat benda-benda yang tak sepatutnya kita melihat, pada benda-benda yang haram, yang bukan hak kita untuk kita melihat, tuan-tuan. Jadi ini benda-benda yang perlu kita pelihara sebagai nak bagi tahu apa? Sebagai nak bagi tahu bahawasanya kita ini betul-betul kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini kuliah duha. Kadang-kadang kita sebut kuliah duha. Kita sedang sebut kuliah duha, tuan-tuan. Tapi satu benda, kadang-kadang kita sebut kuliah duha, kita sembahyang duha pun tak, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kita masa yang panjang Allah bagi duduk di rumah ni, tuan-tuan. Kita gandakanlah amal ibadah kita, tuan-tuan. Di samping kita memohon pertolongan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah jauhkan kita dan mengangkat wabak ini dengan segera, supaya dapat kita hidup kembali dengan keadaan yang normal, dapat kita bekerja dan cari makan seperti biasa, tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati kita semua, tuan-tuan. Semuanya, tuan-tuan, kekurangan itu daripada diri saya, tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.